yang kita biasa baca Quran, tapi mungkin kita tak perasan kehebatan bahasa Al-Quran. Cuba perhatikan tuan-tuan sekalian, sedang pendengar sekalian, ya. Kita baca ayat yang pendek. Kita lihat qul huwallahu ahad. Hujungnya dal kan? Semuanya dal semua. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Cantik dal semua. Qul ya ayyuhal kafirun nun, la a'budu ma ta'budun nun. Perasan tak? Surah wadduha, alif mak surah ataupun ya, wal laili idza saja ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya. Cantik ayat ni. Kita lihat dalam surah yang panjang lagi sikit. Surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanun, 'allamal Qur'anun, khalaqal insanun, 'allamahul bayanun. Sebab tu antara tahman orang Quraisy pada Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad ahli syair. Sebab ayat-ayat tu cukup indah. Kita lihat ayat yang panjang sikit, surah yang panjang sikit, surah An-Najm. Wan najmi idza hawaya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawaya, wa ma yantiqu 'anil hawaya, in huwa illa wahyuha. Cantik ayat ini. Ini contoh bagaimana mukjizat Al-Quran sudut bahasa. Cumanya zaman moden kita, apakah Al-Quran masih lagi merupakan mukjizat yang telah diturunkan 1400 tahun yang lalu, seperti mana DJ Mona sebutkan tadi, apakah masih relevan zaman kita sekarang? Ya. Bila disebutkan mukjizat, berarti mukjizat itu dapat menandingi ilmu semasa. Dan bila kita katakan Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran dapat menandingi kehebatan ilmu semasa. Mungkin dalam kesempatan yang ringkas ini, saya boleh bagi dua contoh bagaimana telah menyebabkan dua orang ilmuwan dunia, iaitu Dr. Maurice Bucaille dan Profesor Tagata Tajuddin Memul Agama Islam. Dr. Maurice Bucaille adalah seorang pakar bedah di Perancis yang dipertanggungjawabkan untuk mengkaji jasad Fir'aun, mami yang ada di Mesir. Setelah dikaji, dia buat kajian bersama dengan tim dia, beliau mendapati bahawa jasad yang masih utuh ini adalah jasad Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa AS. Cerita ini juga diceritakan dalam Bible, dalam Exodus chapter yang ke-14 daripada ayat 25 hingga ayat 30 menceritakan bagaimana Nabi Musa membawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir dan diikuti oleh Fir'aun. Cuma yang unik dia, Bible tidak menceritakan apa penghujung kisah pada Fir'aun selepas dia meninggal. Tetapi Al-Quran menceritakan selepas Fir'aun meninggal, Allah jaga jasad Fir'aun. Dan Dr. Maurice Bucaille membuktikan secara saintifik bahawa jasad yang dia dihadapi sekarang adalah jasad Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa AS. Apabila jasad ini nak diterbangkan balik ke Mesir dan dia dengar berita bahawa Al-Quran telah menceritakan bahawa jasad Fir'aun ni Allah jaga supaya menjadi dalil dan bukti umat akan datang. Dia teruja. Bagaimana Al-Quran boleh menceritakan perkara ini? Sedangkan dialah orang yang membuktikan bahawa jasad ini adalah jasad Fir'aun yang masih utuh lagi. Kemudian apabila beliau sampai di Mesir, beliau bertemu dengan beberapa ilmuwan Islam. Dan di kala itulah ada ilmuwan Islam yang membacakan surah Yunus pada beliau. Ayat yang ke-92 yang berbunyi, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ مَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Pada hari ini, wahai Fir'aun, di saat Fir'aun lemas, apabila dia laut tu bercantum dua, setelah dipisahkan oleh Nabi Musa AS, kita biasa dengan mukjizat ini kan, laut terbelah dua dan Bani Israel berjaya menyeberangi laut sebelah sana, kemudian tentera Fir'aun ikut. Apabila mereka berada di tengah laut, laut bercantum dua. Dan di kala itulah Fir'aun kelemasan. Dan di kala itulah dia declare, dia beriman, amantu bi ilahi, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Alladhi aman bih Bani Israel, yang diimani oleh Bani Israel. Lalu Allah templak Fir'aun, sekarang saja kamu nak beriman oleh Fir'aun, sedangkan sebelum ini kamu engkar dan kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini. Kemudian Allah sambung dalam ayat 92, fal yauma nunajjika, pada hari ini kami selamatkan badan kamu. Berarti badan kamu selamat, wahai Fir'aun, tapi kamu tetap mati. Tujuan apa? Litakuna man khalfaka, untuk menjadi dalil dan bukti umat selepas kamu
tentang benarnya Al-Quran pada Allah SWT. Dan pada tahun 1970-an, 75 lebih kurang, Dr. Maurice Bucaille membuktikan bahawa jasad ini adalah jasad Fir'aun. Subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh menceritakan pada kita semua bahawa jasad Fir'aun masih ada lagi. Sedangkan masyarakat dunia tidak mengetahui ketika itu. Contoh yang kedua, mukjizat Al-Quran. Al-Quran menceritakan fakta-fakta saintifik yang tidak pernah diketahui oleh manusia sebelum ini. Antaranya kajian yang dibuat oleh Profesor Tagata Tajison, seorang profesor di Chiang Mai University, yang akhirnya declare keislamannya pada tahun 1988. Beliau seorang pakar dalam bidang anatomi manusia, mengkaji saraf-saraf yang ada pada tubuh manusia, dan akhirnya beliau menemui bahawa saraf yang memberikan rangsangan kesakitan, kepedihan, kepanasan berada di kulit. Dan penemuan beliau ni, beliau bentangkan dalam seminar bahawa beliau lah orang yang pertama menemui fakta ini. Tetapi apabila Profesor Dr. Abdul Majid Az-Zindani memberitahu pada beliau bahawa perkara ini telah pun Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 56. Dia kata, how could benda ini boleh berlaku? Bagaimana Quran boleh ceritakan benda ini? Sedangkan dialah orang yang pertama menemui perkara ini. Lalu Dr. Abdul Majid Az-Zindani bacakan ayat ini, innal ladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara kullama nadujat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab. Sungguhnya orang yang kufur pada ayat kami akan kami humbankan ke dalam api neraka. Setiap kali masak kulit mereka, kami akan gantikan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadhuqul adhab, supaya mereka merasakan azab yang pedih. Pada ayat ini dapat kita fahami bahawa saraf-saraf yang berada yang memberikan rangsangan kesakitan ini berada di kulit. Sebab tu bila orang dibakar dalam api neraka, hangus kulitnya, terus dibakar, dia tak akan rasa sakit. Untuk merasa azab yang pedih, Allah ganti kulit yang baru. Baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kulit yang baru supaya mereka rasa azab yang pedih. Subhanallah. Siapa yang bagi tahu pada Nabi Muhammad perkara ini? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Masya-Allah, yakni wahyu itu adalah Al-Quran, mukjizat yang pastinya begitu jelas mengatakan segala buktinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kita akan sambung lagi ni Doktor. Tak sabar pula untuk yang berikutnya ni. Okey. Jadi anda kena kekal bersama dengan Radio